Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kepada semua, syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu pagi ni. Pertama kali kita sepatutnya buat program Isra' Mi'raj ni di Asrama Kasih, ya. Serendah, namun begitu oleh kerana dalam keadaan semasa banyak yang terlibat dengan kuarantin dan sebagainya, jadi kita Kelab Baka dengan kerjasama syarikat-syarikat, yayasan, ya, kita buat secara online hari ini. Dan Alhamdulillah pagi ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Haji Sakom, pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, untuk sharing berkenaan dengan sempena Isra' Mi'raj pada bulan ini dan juga untuk tahun ini. Dan untuk untuk tidak melengahkan masa, dengar tak? Dengar Datin. Dengar. Untuk tidak melengahkan masa, kita dengan ini saya menjemput yang berbahagia Datuk Zainal untuk memulakan sharing ceramah kita pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datin Hartini, pengurusi Baka dan semua ahli jawatan kuasa dan ahli-ahli Baka, karyawan Yayasan Basmi Kemiskinan yang diketuai oleh Saudara Syirhan, kalau ada ahli Alpa yang dapat sempat bagi masa, kita sama-sama mengangkat syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sempat menyambut Isra' Mi'raj, ya. Isra' Mi'raj tahun ini, di mana tahun yang sangat mencabar. Kita ucapkan juga selamat bersahabatlah dengan COVID-19 ni. Kita tak boleh dah bergaduh dengan dia, bahkan kita terpaksa cari jalan supaya berdamai dengan dia, kita panggil hidup bersama-sama dengan dia, kongsi dunia yang Allah bagi ni, untuk meneruskan perjuangan kita dalam menghadapi kehidupan dan masa depan manusia dan negara, serta meneruskan ibadah-ibadah kita yang berlangsung. Hari ini ialah kebetulan hari Isnin, hari Selasa, ya. Hari ini lah hari Selasa. Pada hari Selasa hari ini kita cuba mengungkapkan kembali Isra' Mi'raj itu dalam perkara-perkara yang kita rasa apakah patut hikmah-hikmah yang boleh kita ambil daripada Isra' Mi'raj itu sendiri. Kalau kita nak bacakan ayat-ayatnya, kita dah dengar biasa dalam akhbar, dalam TV, dalam syarahan. Bacalah, dengarlah dalam video-video. Kisahnya sudah pun dijelaskan oleh banyak ulama. Bahkan kita beruntung benar hidup di zaman ini kerana kisah-kisah ini dapat kita dengar bila-bila saja kita hendak. Dan kita boleh tengok channel mana kita hendak, kita catatkan situ, kita Google saja Isra' wal Mi'raj, nanti video pun keluar, makalah pun keluar,
rujukan pun keluar, ayat-ayat pun keluar. Ini semua sebenarnya adalah suatu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Namun demikian, dari sudut dari sudut kemanusiaan, dari sudut kemanusiaan, dari sudut ketamadunan, ya, dari sudut akal kita, banyak perkara-perkara yang sentiasa boleh kita ambil makluman-makluman berkaitan dengan bagaimana. Misalnya, apa arti stabil? Apa arti kestabilan? Kestabilan. Apa arti stabil? Ya. Iaitu suasana stabil ini ialah suasana di mana kita melihat misalnya dalam akuarium itu airnya jernih, itu stabil. Kita letakkan ikan, walaupun jenis ikan itu berbagai-bagai, ada yang berbelang, ada yang hitam, ada yang laju jalannya, ada yang jalan perlahan-perlahan, ada yang bulat, ada yang panjang ikan-ikan tu. Tetapi oleh kerana air itu sangat jernih, ya, kemudian kita letak pula tambah-tambah lagi dengan hiasan-hiasan di dalamnya, lumut-lumut, supaya dibuat pula laluan-laluan. Maka ikan-ikan tersebut dalam keadaan air jernih tadi telah dapat mengatur kehidupannya kerana agaknya matanya terang, nampak segala-galanya, indahnya suasana dan sebagainya, sehingga mereka dapat berjalan kehidupannya itu dengan penuh disiplin, tidak berkelahi antara satu dengan lain, tidak menghiraukan orang ni. Kalau orang ni senang-senanglah kerana dia rajin dan sebagainya. Namun demikian, air yang jernih ini tadi, kalau ada satu tangan ya, yang mengambil tanah liat, digaul-gaulkan sedikit, masukkan dalam akuarium itu, maka air dalam yang jernih tadi dah mula keruh. Bila dah keruh, dah mula antara satu dengan satu tu dah mula tak berapa nampak, maka keadaannya mula berlanggar, berlaga, rasa tak puas hati dan sebagainya pun berlaku. Maka pada waktu itulah, ya, yang kita kata tanah liat yang masuk ke dalam air jernih tadi telah berkesan untuk menyebabkan satu akuarium itu tergendala, terganggu kehidupannya. Maka Allah cuba menggambarkan keadaan ini ialah ketika Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi seorang rasul pada umurnya 40 tahun. Keadaan akuarium itu, dunia ataupun habitat tempat tinggal Nabi Muhammad SAW yang kita panggil Makkahul Mukarramah itu, akuarium itu milik orang, iaitu orang kafir punya. Dan dia nak mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang yang tidak beragama, orang jahiliah di situ. Dan kekuasaan di kota Mekah itu sendiri adalah dikuasai oleh puak-puak jahiliah ini. Ada orang baik, bukan semua orang jahat. Tetapi orang jahat itu dikalahkan, orang baik itu dikalahkan oleh orang-orang jahat tersebut. Maka kita melihat Rasulullah SAW membenihkan apa yang kita panggil iman. Iman, iaitu percaya kepada adanya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam, yang mengatur alam, yang menentukan rezeki, yang menentukan nasib, yang menentukan hidup. Itu diajar oleh Nabi Muhammad SAW dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Oleh kerana itu, untuk menentukan supaya nikmat kepada nikmat kepada kejayaan, nikmat kepada melihat kebahagiaan, nikmat yang yang membahagiakan kita itu, ketenangan dan sebagainya itu, ianya tidak datang dengan mudah. Tapi ianya perlu ada apa yang kita panggilkan ikhtiar, yang dipanggil pakai akal kita, pakai otak. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama mengajarkan iman. Itu dulu. Di Mekkatul Mukarramah beliau mengajarkan iman, kepercayaan, kasih sayang. Itu yang diajarnya, kasih sayang, belas kasihan, dan sedar diri. Kita tak boleh melawan sekarang sebab kita jumlah kecil. Dan kita dalam keadaan nak mengembangkan agama. Dalam mengembangkan agama, kita mesti dilihat sebagai benda pelik. Pernah tak kita fikir macam itu? Dalam perjuangan, nak berjaya, kita kena buat benda pelik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu benda pelik di tengah-tengah masyarakat yang tak percaya kepada agama, tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kisah buruk yang kita kata orang kafir ni jahat, orang jahiliah ni tak elok dan sebagainya itu, ya, rupa-rupanya memberi suatu strategi rupanya bahawa dengan keadaan orang tak semayang, dia semayang. Dan orang ni kalau dibaling dengan batu, dipukul dia, namun tetap juga semayang. Bilal ibn Rabah misalnya, Bilal ibn Rabah, seorang hamba Allah, bila ditangkap oleh Umayyah, tuannya, dijemur tengah-tengah panas, padang pasir tu, ya, dengan batu-batu di padang pasir tu. Kalau letak orang atas batu tu, boleh masak. Sebab dia punya panasnya, orang budak-budak sekarang kata gila punya panas. Gila panas gila orang kata. Boleh masak, letak ikan masak. Di situ diletakkan dia. Tetapi peliknya, Sayyidina Bilal kata ahad. Kalau engkau nak lepas, engkau kena katakan bahawa engkau keluar daripada agama Islam. Tak, dia kata Allah satu. Dia belum berkata Islam lagi. Dia berkata Allah asa. Allah bukan dua, Allah bukan tiga. Allah asa. Allahu ahad, Allahu ahad. Ini benda pelik tau. Rupanya benda-benda pelik macam ini adalah satu kaedah untuk menjayakan perjuangan. Yang sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan bahawa setiap benda pelik-pelik macam inilah yang mengakibatkan satu gerakan wave baru, ombak baru, menyebabkan satu kebangkitan baru dalam alam ni. Perhati tengok. Perhatikan tengok. Kadang-kadang dalam anak-anak kita tu ada yang seorang nakal sangat. Memang kita bagi tumpuan kepada yang nakal tu. Tiba-tiba bila umurnya 30 tahun, kita tengok dia melonjak ke atas. Kenapa? Ada satu benda pelik budak ini yang menyebabkan kita rasa janggal, tak serupa orang lain. Dalam pepatah ataupun syair Arab, dia menyebutkan, kalau kamu nak berjaya, lakukanlah sesuatu yang disebut khalif tu'raf. Saya dah selalu sebut dekat karyawan. Khalif tu'raf. Khalif tu'raf artinya menyalahilah supaya kamu dikenali. Menyalahilah supaya kamu dikenali. Apa maksudnya tu? Kita melakukan sesuatu yang bukan lazim dibuat oleh orang. Bukan lazim. Jadi balik semula kita kepada apa yang saya sebut di bawah tadi. Rupa-rupanya itu ialah proses kehidupan, proses menjayakan kehidupan yang dibawa prinsipnya, yang dibawa metodenya
metod yang dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada created daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya pelakon, pemain yang Allah letakkan, dan orang Islam dan para karyawan dan kita sendiri, kalau kita nak berjaya, kita mesti create sesuatu yang lain dari orang lain, luar biasa. Mari kita tengok. Kita tengok misalnya mereka-mereka yang membagi, yang motivator. Orang yang membagi motivasi. Apa modal dia? Modal dia emosi. Dan dalam kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam itu, ya, yang kita rasa sangat susah. Dan memang rupanya untuk nak menjayakan sesuatu memang sangat susah. Dan kita kena menarik perhatian orang. Untuk menarik perhatian orang, kena ada sesuatu yang nak ditengahkan sehingga semua orang akan bercakap mengenai hal tersebut. Semua orang nak melihat hal tersebut. Semua orang nak datang nengok. Bila dengar cerita, semua orang nak pergi tengok. Iman diketengahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah payah. Kalau kita tengok sejarah, kita nangis. Macam mana Sayyidatuna Khadijah, macam mana Sayyidatina Aisyah, bagaimana Abu Bakar punya perjuangan, Omar punya perjuangan, Osman, Ali, Bilal, Ammar, yang matanya dirobek dan sebagainya. Rupanya hal-hal yang beginilah yang tengah menyebabkan kenapa ya orang ni boleh mati kerana agamanya. Maka orang walaupun bukan berbondong-bondong, secara bersembunyi, yang berani ke depan, Omar ke depan terus. Ada yang bersembunyi, tetapi semuanya minat untuk mengetahui apakah ini dan apakah agama yang disebut Islam ini. Dan akhirnya, ya, pada belah hujung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu, meninggallah Siti Khadijah yang menjadi nadi, seorang hartawan Mekah yang dikatakan kekayaannya tidak ada tolok bandingnya. Bertemu jodoh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis semua hartanya untuk memperjuangkan supaya agama ini diterima. Ketika dia meninggal dunia, Khadijah ini tak ada harta ni. Jadi Allah bekalkan dia harta supaya dia dapat membantu membangkitkan agama Allah. Dan Khadijah juga adalah seorang yang janggal, lain dari yang lain. Di tengah-tengah kota Mekah tu, dia ni seorang janda. Tetapi bezanya janda ini dengan yang lain-lain ialah kerana dia dengan akhlaknya yang sangat baik, kaya raya. Orang banyak minang pun dia tak hendak. Jadi dia popular. Ini ialah sebuah kisah. Dan orang ini yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan apa sekalipun, dialah yang memeluk Nabi Muhammad itu. Dialah yang menenangkan. Dan dengan Siti Khadijah inilah Nabi Muhammad dapat anak-anak. Dengan Siti Khadijah ini Nabi Muhammad dapat anak-anak. Yang lain tak ada. Aisyah pun diceritakan sangat cemburu dengan Khadijah. Padahal Khadijah dah tak ada. Tapi cemburu dengan Khadijah. Kerana Nabi pernah kata, jangan cemburu dengan Khadijah kerana dia bersama dengan aku, waktu itu aku tak ada apa-apa.
Aku kosong. Masa itu dia datang. Dia habis hartanya kerana menegakkan agama Allah. Aisyah cemburu. Cemburu pada orang yang meninggal. Kalau kita melihat keadaan itu, meninggalnya Khadijah sebenarnya adalah satu pukulan yang cukup dahsyat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2-3 hari lepas itu meninggal pula Abu Talib, bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi ini tak masuk Islam. Tetapi jangan usik Muhammad. Jangan usik Muhammad. Satu bulu ruma pun jangan cabut. Kalau cabut, satu kampung akan kehancur. Itu Abu Talib. Tunggak dua ni meninggal. Maka tahun itu ialah tahun kemuncak kepada gerakan memusuhi Islam. Memusuhi Islam. Dan selepas 2 tahun daripada situ, berlaku Isra' Mi'raj. Kita ingat kan? Berlaku Isra' Mi'raj. Pada waktu dalam kesedihan-kesedihan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang baring-baring ke duduk-duduk ke di Baitul Haram. Kita pun tak tahu tang mana dia duduk tu. Kerana kerajaan Arab Saudi dah tak ada lagi nak menyimpan apa-apa cerita, semuanya dah moden. Di situlah Allah pujuk dia, Allah rehatkan dia, Allah gembirakan dengan dia, dibawa dia daripada Masjidil Haram itu menaiki burak terus ke Masjidil Aqsa. Itulah kisah Isra', iaitu perjalanan malam-malam. Lailam tu Laila, kalau kita panggil Laila tu artinya malam. Asra bi abdihi lailam. Lailam tu artinya malam. Dia berjalan malam lepas Isyak daripada Masjidil Haram bergerak ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dia Mi'raj ke langit. Mi'raj. Jadi kena faham apa erti Isra', Mi'raj. Gerakan hidup kita ni macam ini. Ke atas. Mukaddimah yang saya sebutkan tadi, bagaimana orang nak berjaya ni dia ada ciri-ciri. Cuba tengok sejarah hidup kita ni. Kita ada ciri-ciri. Kita mungkin marah di mak kita, marah di bapa kita. Rupanya dengan marah itu tadilah menyebabkan dia lepas itu sempurna rasa dia. Dia dapat anak yang sebab dia marah itu tadi menjadi macam ni. Itu ialah kehidupan sebenarnya. Itulah kehidupan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala merehatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kesedihannya, daripada kesulitannya itu dengan membawanya ziarah nabi-nabi yang masih hidup di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, tak payah ulang. Di Masjidil Aqsa dia berkumpul semua para nabi. Rupa-rupanya nabi-nabi ni semuanya dari Israel, dari Palestin tu. Dari negeri Palestin, negara Israel itu, ya. Di situ. Maka dikumpulkan roh-roh itu semua, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Jibril supaya imamkan solat kepada semua para nabi, yang membuktikan dia ialah penghulu segala nabi-nabi. Dalam perjalanan ini dia ada cerita. Bacalah kitab, dengarlah video apa ceritanya, ya. Kemudian waktu naik, Allah
tunjukkan dia dengan apa yang ayatullah. Ayatullah ni tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Masa tadi tunjukkan kebesaran Allah, naik ke atas tunjukkan kebesaran Allah. Semalam saya melihat video Sidratul Muntaha yang merupakan sebuah pokok yang buat daripada emas, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Tengok video itu. Dan dia dibawa melawat syurga. Apa itu syurga? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan bercerita mengenai syurga. Akan mengingatkan orang kalau jahat engkau masuk neraka. Maka neraka pun dia kena tengok. Kerana dia akan menyampaikan hal ini kepada umat yang nak didakwahkannya tu. Maka kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan manusia ni supaya ada waktu kita kena tenang. Kadang-kadang kita bawa juga berjalan-jalan, melancong dan sebagainya untuk menenangkan fikiran kita selepas penat bekerja. Itu ialah sunnah. Sebab musafir itu sunnah. Musafir itu adalah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pahala. Sehingga kan orang musafir itu kalau puasa boleh pula kita panggil boleh berbuka. Kalau semayang boleh dicantum, boleh dipendek. Itu menunjukkan musafir adalah merupakan suatu sunnah yang digalakkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu dikatakan pokok itu hidup di langit ke-6. Tapi ujung pucuknya di atas langit ke-7. Lepas langit ke-7 dah tak ada apa lagi dah. Itulah pucuk dia. Dan untuk sampai ke pucuk itu, 7 itu, semua makhluk di muka bumi tak boleh pergi dah. Jibril kena berhenti. Jibril kata, aku tak boleh lah. Aku hak ini je. Kalau aku sampai ke atas, terbakar. Jibril terbakar. Nabi Muhammad ni tu dagingnya macam daging kita ni lah. Tak terbakar. Jibril terbakar. Jibril kata kalau aku naik aku terbakar. Nabi kata Allah dengan kehendak Allah engkau tak. Punya mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halnya ialah untuk naik ke atas tu apa? Untuk hidup ini kita perlu tenang. Kita perlu ketenangan. Untuk tenang, kita kena percaya bahawa Allah yang berkuasa. Allah yang mencorakkan kita. Makin kuat ujian Allah, makin banyak halangan Allah bagi, makin diuji oleh Allah, itu makin sayang Allah dengan kita. Itu faham kita. Makin diuji, makin sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Habibullah. Kekasih Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Bila kita pergi makam Nabi, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Itu yang kita cakap. Kekasih Allah. Tetapi dianya diuji, tak ada manusia tahan. Tak ada manusia tahan. Kawannya, sahabatnya, isterinya, anaknya. Tetapi rupanya untuk berjaya kena ada kekuatan. Kena ada ketahanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan
dalam perjalanan yang Allah bagi sendiri itu hukum solat. Solat, sembahyang. Sembahyang ini adalah ubat ketenangan. Arihna bis solah ya Bilal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehatkan aku, tenangkan aku dengan solat ya Bilal. Bila Nabi Muhammad nak suruh Bilal azan, dia kata arihna. Arihna bis solah ya Bilal. Rehatkan otakku dengan solat, wahai Bilal, azanlah. Kalau kita dengar Nabi menyebutkan bahawa solat itu untuk riliskan tension, untuk menenangkan fikiran, untuk kita kekal istiqamah dengan disiplin. Sebab solat itu mengajar kita disiplinnya bila Allahu Akbar, hilang segala-gala. Makan tak boleh, haram. Cakap benda lain tak boleh. Lepas ini, lepas ini 13 rukun. Lepas ini, lepas ini, lepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Disiplin yang begini diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Allah 5 kali sekurang-kurangnya sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Nak ngajar kita dalam hidup ni, bila kita berniat nak buat sesuatu, sampai selesai baru buat kerja lain. Sampai selesai baru buat kerja lain. Jangan separuh-separuh jalan. Tengah buat kerja begini, ada nampak lain, nak pergi ke sana pula, tak boleh. Satu-satu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Baru buat pula puasa. Baru buat pula ibadah lain. Disiplin tu teratur daripada satu, pertama niat. Itu ialah disiplin dalaman. Dalaman, niat. Lillahi ta'ala. Bukan kerana sesiapa. Bukan kerana orang. Bukan kerana negara. Bukan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat. Dipanggil rukun qalbi. Satu je rukun qalbi. Kerja hati. Satu je hati. Yang kedua, untuk berjaya, ada disebut rukun qauli. Rukun qauli ini yang memerlukan lafaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh diam je mulut tu. Baca dalam hati. Itu rukun qalbi jadinya alhamdulillah. Kan kita qalbi tadi, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu dalam hati. Tetapi kalau alhamdulillah pun tutup mulut, baca dalam hati, solat dia tak sah. Kerana alhamdulillah itu dipanggil rukun qauli yang mesti dilafaz. Macam mana lafaznya? Mesti didengar oleh telinga sendiri. Telinga sendiri dengar. Ataupun kita yakin telinga kita dengar. Kuat benar tak boleh pula. Itu dinama qauli. Apakah rukun-rukun qauli? Rukun-rukun qauli, baca tadi tahiyat dan macam-macam. Itu belajar, kena baca tadi. Kemudian ada satu lagi rukun fi'li. Fi'il ni perbuatan. Nampak? 3 ni ha. Disiplin hidup ini, pertama mesti niat, iaitu hati punya tugas. Yang kedua lafaz. Yang ketiga perbuatan. Baru lengkap. Kalau ada orang berniat saja nak berjaya tapi tak dicakapkan, tak dihamburkan, ya, sepi aja di dalam, dan itu tak boleh jadi. Ini disiplin. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hukum solat ni dengan panggil Nabi sendiri ke langit. Bukan bagi hidayah melalui malaikat.
sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, balik semula tadi, tak stabil. Yang saya sebut mula-mula tadi, tak stabil. Macam mana baru jadi stabil? Bila Nabi Muhammad dah dapat hukum solat, dah dapat iman, dah dapat, udah dapat dua-dua ni, udah tenang fikiran tu semua, hal dia dah tahu di mana Khadijah yang meninggal tu sekarang. Khadijah tu di mana? Di syurga. Dia dah tahu semua dah. Baru dia bagi tugas baru, pindah ke Madinah. Di Madinah dia menstabilkan keadaan. Di mana kalau tadinya dia beribadah, dia berdakwah di bawah kuasa orang, kerajaan orang, di bawah orang-orang yang tak menyokong dan sebagainya, sekarang ni dia dipindah ke Madinah, dipanggil hijrah, dia menubuhkan sebuah kerajaan. Bila tertubuh saja sebuah kerajaan, maka di situ kita dapat nampak segala kesulitan yang tadi itu, yang tak stabil tadi, dapat distabilkannya. Bagaimana Islam bangkit, bagaimana Islam masuk ke negara-negara di luar, bagaimana orang-orang Islam bersebaran di muka bumi untuk mengislamkan orang, bagaimana negara Islam itu dihormati, bagaimana 2/3 muka bumi ini dipenuhi oleh orang Islam. Dimulakan oleh seorang yang namanya Muhammad bin Abdullah. Pasal itulah penulis Kristian itu mengatakan contoh pemimpin dalam dunia ni yang nombor 1 ialah Muhammad bin Abdullah. Bukan Isa, bukan Musa, tetapi Muhammad bin Abdullah. Kerana apa? Dia ialah Rasulullah yang dipandu oleh Allah mula dengan susah. Dan lepas itu dia berjaya mengelolakan pembiakan agama itu dalam keadaan apabila dia memerintah. Di situ saya panggil kestabilan sangat penting. Tetapi huru hara itu juga jangan kata tak penting. Huru hara itu sebenarnya akan menyebabkan kita alert, belajar. Kita rasa ingin keluar daripada kesulitan dan akhirnya kita akan dapat bangkit. Di situlah ya, kalau kita mengambil sedikit sebanyak apa itu Isra' Mi'raj, supaya kita jangan rasa selesa. Di Malaysia sekarang ini, industri kita, ini dah balik kepada negara, industri kita collapse. Ladang tak ada orang nak buat kerja. Kontraktor, pembinaan bangunan tak berjalan. Kerana pekerja-pekerja yang ni semua dah balik kerana COVID dan tak boleh balik kemari. Tak boleh balik. Apa itu? Kerana orang Malaysia sudah meninggalkan tanggungjawab tugas-tugas yang macam itu. Dia kata tugas itu bukan tugas kita. Itu tugas orang negara miskin. Biar dia datang sini, kita bagi dia. Akhirnya tak berjaya juga. Sekarang ni pendapatan orang kita 1,200. Pendapatan orang daripada Indonesia kerja sini 1,800. Besar lagi gaji dia. Apa maksud saya? Maksud saya akhirnya kita sombong dalam negara kita dan lepas itu kita menjadi sulit dalam negara kita. Dan negara kita pada tahun 18 nombor 1 di Asia. Sekarang ini nombor 8. Nombor curut. Kerana apa? Kerana sepanjang pentadbiran yang lalu kita dimanjakan. Kita dibantu, begini. Akhirnya teori mengatakan orang ni kalau kita berbudi dengan dia, insya-Allah dia akan tolong kita satu masa nanti. Tak. Bukan macam itu. Sebab itu saya tengok pendekatan Cina ketika saya kerja kontrak dulu buat rumah
di Damansara tahun 69, gaji saya RM2.90. Satu hari saya punya di Cina maki saya barangkali bukan 24 kali maki hamun. Yang heran tu, saya heran, dia maki bukan kerana saya jahat. Saya kerja elok aja banding dengan yang lain-lain tu. Tapi saya kena maki. Yang jahat tu dah tentulah teruk betul kena maki. Saya pun kena maki. Tapi daripada kaedah itulah saya bangkit. Daripada hal-hal yang begitulah saya bangkit. Rupa-rupanya hidup yang dibelai-belai, hidup yang saya dah selalu sebutkan, kita mandikan anak kita, dia dah patut mandi sendiri. Kita suapkan makan anak kita. Kita pakaikan baju untuk anak kita. Rupanya kita sudah mengiktiraf anak kita itu mati sebelum dia mati. Sebab orang yang dipakaikan baju ialah apabila dia dikapankan. Dia dah tak reti nak pakai baju. Orang yang kita mandikan ialah apabila dia sudah mati. Barulah kita diwajibkan mandikan dia. Ambilkan air semayang untuk dia. Tetapi kita mengambil pendekatan matikan dia dulu sebelum dia mati. Jadi mari sama-sama kita ambil sedikit sebanyak hikmah daripada Isra Mi'raj tahun ini. Apa yang saya cakap, apa yang saya teringat je tadi, saya tak ada buat persediaan apa-apa kerana saya pun kuarantin sekarang ni. Batuk masih ada lagi. Tapi tadi dah cek, dah lepas dah semua kami. InsyaAllah doakan. Dan COVID itu nampaknya sudah masuk setiap rumah hari ini. Dia dah panggil Omicron. Umi Corona. Mak Corona. Dia dah menjadi. Jadi kita sekarang ni, marilah kita sama-sama jangan cuba berlawan dengan dia, tapi kita, ini yang kita kata, kadang-kadang benda yang kita tak suka, kita terpaksa bersahabat dengan dia untuk selamatkan diri kita. Itu macam mana nak mikir tu? Kadang-kadang kita tak suka, tapi tak ada pilihan lain. Kita kena bersama dengan dia. Itulah COVID. Kita kena bersama dengan dia. Kita besarkan jiwa kita. Dia, apa pantang larang dia, kita jaga je pantang larang. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan kepada kita bagi menghadapi dunia yang kita tak tahu esok apa jadi, lusa apa jadi, kepada Baka yang membuat inisiatif yang daripada dulu sampai sekarang saya tengok cukup kuat buat tugasan-tugasan yang begini di bawah pimpinan Datin Tini lah, dan Hajaan lah di bawah tu saya tengok Datin Airin, Syariza, ni orang-orang kuat ni. Harap-harap ada lah yang muda-muda pula lepas ini yang akan terus sambung kerja-kerja kita ni. Jangan waktu kita ada ni aja, lepas kita tak ada dah, dia pun tak ada sekali. Jangan macam tu. Nama pun Baka ni sepatutnya dia sentiasa ada benih. Kan? Ini kan Baka, sentiasa ada benih. Jadi kepada suami-suami yang sentiasa bagi kerjasama, saya nak ucap terima kasih. Dari dulu saya wakil rakyat. Sekarang ni saya dah tak ada wakil rakyat dah. Dah mula melangkah keluar daripada putaran asas kehidupan tu, dah mula pergi ke lain-lain. InsyaAllah saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sikit sebanyak apa yang kita buat ini recognize oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh kita sama-sama. Kepada sukarelawan YBK yang tak perlu mata saya melihat mereka bekerja, tapi mereka terus melaksanakan kerja. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada pemata-pemata yang saya harap syarahan dan ketua-ketua gilaplah pemata-pemata ini, kerana kita tak tahu kalau ayam kita boleh tengok
tuah kat taji dia. Tajam taji itu nampak kuat lah dia. Tapi manusia kita tak tahu ke mana dia akan selepas ini. Jadi selamat menyambut Isra wal Mi'raj tahun ini dan semua jaga kesihatan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa melindungi kita, melindungi negara kita, melindungi keluarga kita, melindungi agama kita daripada kejahatan-kejahatan makhluk di muka bumi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih kepada yang berbagi Datuk yang telah bersama kita sharing pagi ini berkenaan dengan Isra Mi'raj. Semoga segala sharing yang jadi kata apa pukul 2 buat dengan kita pada pagi ini dapat kita hayati bersama. Seterusnya kita dapat praktiskan di dalam kehidupan kita seharian. Selain daripada itu, saya bagi pihak Kelab Baka ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang sudi sama-sama kita pada pagi ini, dan saya mohon kita doa bersama-samalah agar kita semua dijauhi dari segala malapetaka bencana, daripada segala penyakit yang berjangkit, dan Allah berikan kita kesihatan yang berpanjangan. Semoga kita dapat meneruskan untuk berbuat baik dan meneruskan perjuangan kita di dalam apa juga yang kita laksanakan, dan Allah bagi kita segala hidayah dan kasih sayangnya di dalam apa juga aktiviti yang kita nak laksanakan. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya.